Jadi saya akan membentangkan tentang kepentingan pengurusan kewangan. Jadi kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Ahmad Firdaus Hakimi, Nik Fazli bin Hanafi dan juga Ahmad Nakib Syahmi. Tajuk pertama ialah pengurusan kewangan kepada individu. Ramai orang menganggap perancangan kewangan sebagai satu yang membebankan serta menghalang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang menyeronokkan. Kalau sentiasa berjimat, sudah tentu mereka perlu mengorbankan aktiviti-aktiviti keseronokan mereka sekarang. Cuba kita fikirkan, jika anda perlu berjimat tetapi anda menguruskan kewangan dengan baik, anda masih boleh memperuntukkan wang untuk keluar dengan rakan-rakan dan bersukaria. Jika anda dapat mengatur tabiat perancangan kewangan yang baik, anda juga boleh memastikan anda mempunyai cukup wang untuk lebih berseronok pada masa hadapan. Jadi kepentingan pengurusan kewangan yang pertama ialah dengan merancang kewangan, anda berupaya mengelakkan perbelanjaan berlebihan, hutang tidak terurus, kebankrapan atau kebergantungan kepada orang lain. Anda juga dapat mengeratkan lagi hubungan peribadi dengan orang sekeliling anda seperti keluarga, kawan-kawan dan rakan sekerja kerana anda gembira dengan kehidupan anda dan tidak perlu meminjam wang untuk memenuhi keperluan atau mengharapkan sumbangan daripada orang lain. Selain itu, anda juga akan bebas daripada kebimbangan kewangan kerana anda telah merancang bagi masa hadapan, menjangkakan perbelanjaan dan mencapai matlamat peribadi hidup dan mampu menjadi lebih efektif untuk menggunakan dan melindungi sumber kewangan anda sepanjang hayat. Bukan bagi diri anda sahaja, malah bagi mereka yang tersayang. Dengan arti kata lain, apabila anda mempunyai pelan kewangan peribadi yang terurus, anda lebih arif tentang keperluan masa depan dan sumber yang tersedia ada. Anda juga mendapat ketenangan kerana mampu mengawal segalanya. Secara praktikal, perancangan kewangan adalah segala yang berkaitan dengan mengurus kedudukan ekonomi atau kewangan seseorang individu dengan mengambil kira perkara-perkara yang ingin dilakukan seperti berkahwin, membeli aset seperti kereta atau rumah, merancang untuk mendapatkan anak serta perancangan pendidikan anak kita. Melalui perancangan kewangan, kita dapat mengenal pasti cara-cara membuat belanjawan, menabung dan membelanjakan wang dalam tempoh masa yang tertentu. Selain itu juga, ia adalah panduan untuk membantu anda mencapai sesuatu matlamat pada masa hadapan. Merancang kewangan adalah satu proses strategi perancangan yang dirangka dengan baik yang menggunakan sumber kewangan anda untuk mencapai matlamat jangka masa sederhana dan panjang. Menerusi perancangan kewangan ini, anda dapat melihat di manakah kedudukan kewangan anda pada masa kini, arahnya pada masa hadapan, bagaimana untuk mencapainya dan bila sepatutnya anda bermula. Amat penting bagi seorang individu untuk membuat perancangan kewangan secepat mungkin, terutama bagi mereka yang mula memasuki alam pekerjaan. Jika yang sudah lama bekerja tetapi masih belum membuat sebarang perancangan, masih lagi belum terlambat jika anda masih belum membuat perancangan kewangan. Tidak kira di titik mana anda berada, tetap tidak terlewat untuk membuat sebarang perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Merancang perbelanjaan dengan baik dapat menyelamatkan diri kita daripada perkara-perkara yang buruk pada masa hadapan. Sebagai contoh, sekiranya lebih besar awal dengan harga barang keperluan seharian semakin meningkat, jika kita tidak merancang kewangan, dari mana datang duit tersebut? Kemudian ada yang beranggapan akan mati awal selepas bersara. Tiada siapa yang mampu meramal ajal dan maut. Jika kita tidak mahu bersedia untuk membuat persediaan kepada orang yang akan terus hidup selepas kita tiada, bagaimana mereka meneruskan kehidupan jika hari esok tak ada simpanan? Bayangkan jika anak-anak kita yang ditinggalkan masih kecil. Jika keadaan terdesak, adakah mereka yang akan membuat pinjaman daripada individu yang tidak bertauliah? Kita mestilah mengambil cakna tentang hal ini dengan mula merancang kewangan kita sekarang. Akhir sekali, memandangkan keperluan anda adalah berbeza-beza mengikut umur dan keutamaan,
Keutamaan kewangan anda akan diselaraskan untuk memenuhi keperluan tersebut pada waktu yang berlainan dalam hidup anda. Maka apa yang anda lakukan dengan wang anda sambil menempuh kehidupan dewasa bergantung pada matlamat kewangan anda. Walau bagaimanapun, adalah penting dan berfaedah untuk ditekankan di sini bahawa untuk mencapai matlamat kewangan, anda perlu membuat simpanan dan menabung melalui sekarang. Sekiranya anda tidak mempunyai lebihan wang tunai untuk disimpan, anda mungkin perlu menyemak semula tabiat berbelanja anda dan mengurangkan perbelanjaan yang tidak diperlukan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Naki Syahmi bin Syahari. Saya akan menceritakan tentang kepentingan pengurusan kewangan kepada masyarakat. Terdapat beberapa kepentingan pengurusan kewangan kepada masyarakat. Yang pertama, dengan menguruskan kewangan, masyarakat dapat mengelakkan dari berhutang. Sebagai contoh, berhutang dengan kawan-kawan, berhutang dengan ahli keluarga dan juga berhutang dengan saudara mara. Selain itu, terdapat juga hutang kad kredit. Hutang kad kredit ini bagi mereka yang suka berbelanja melebihi kadar yang ditetapkan. Yang kedua, masyarakat juga dapat menjadi masyarakat yang bebas dari masalah kewangan. Masyarakat yang bebas dari masalah kewangan ini tidak akan merasa ragu dalam perbelanjaan mereka memenuhi keperluan dan kehendak. Mereka juga akan sentiasa tenang dan bersedia dalam apa jua keadaan, terutama sekali dalam keadaan seperti kecemasan, kerana mereka tidak ada sebarang masalah kewangan dalam membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka, terutama sekali masalah kesihatan. Dan yang ketiga, masyarakat juga dapat menambah wang simpanan mereka dengan lebih banyak. Cara ini melibatkan pengurusan yang bijak setelah memperoleh gaji bagi yang bekerja. Gaji yang diperoleh itu perlu dibahagi untuk beberapa bahagian. Contoh untuk bayaran bil bulanan dan juga tanggungjawab sebagai anak untuk ibu dan bapa mereka, dan juga separuh lagi untuk dimasukkan di dalam simpanan mereka. Simpanan ini amatlah penting bagi semua orang. Oleh itu, masyarakat digalakkan untuk menyimpan wang simpanan bagi keserangan di masa hadapan. Yang keempat, dengan mengetahui kepentingan pengurusan kewangan, masyarakat juga memperoleh kebebasan dalam berbelanja. Masyarakat yang mengetahui tentang pentingnya menguruskan kewangan mampu berbelanja memenuhi keperluan dan kehendak mereka kerana mereka telah bersedia dan merancang perbelanjaan mereka dengan baik. Masyarakat ini tidak akan menghadapi sebarang masalah dalam berbelanja kerana kewangan mereka sudah kukuh dan tiada masalah jikalau belanja melebihi had pada hari esok. Yang kelima, memajukan dengan pengurusan kewangan yang bijak, masyarakat juga dapat memajukan ekonomi mereka kerana mereka mampu membeli dan memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Apabila semua masyarakat mampu membeli keperluan harian mereka, inflasi akan berlaku. Inflasi ini di mana harga sesebuah barangan
di pasaran meningkat kerana atas permintaan yang banyak. Tetapi hal ini tidak membawa sebarang masalah kepada masyarakat yang bijak menguruskan kewangan mereka, kerana harga barang tersebut masih lagi mampu dibeli oleh mereka. Oleh yang demikian itu, pengurusan kewangan amatlah penting pada masyarakat, kerana kewangan yang kukuh mampu menjamin kesenangan dan keselesaan di masa hadapan. Sekian setakat itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus Hakim bin Harun, dan topik yang bakal saya bentangkan hari ini ialah kepentingan keuangan kepada mahasiswa. Apakah itu keuangan? Keuangan menuntut dan mengemukakan cara dalam mana-mana individu menggunakan sumber keuangan sepanjang masa. Aktiviti keuangan adalah penggunaan sebuah set teknik-teknik yang digunakan oleh individu untuk mengurus hal ehwal keuangan mereka. Kepentingan keuangan kepada mahasiswa. Apakah itu maksud mahasiswa? Mahasiswa merupakan pelajar di sesebuah institusi pengajian tinggi. Sedia kita maklum, kehidupan mereka di IPTA ataupun IPTS amat sukar daripada pelbagai aspek. Hal ini kerana mereka hidup dengan menjaga diri mereka masing-masing tanpa penjagaan daripada kedua ibu bapa atau ahli keluarga. Kebanyakan mahasiswa mengalami kesukaran dalam menjaga aspek keuangan. Jika mahasiswa itu mengalami kesukaran daripada aspek keuangan, ianya boleh diibaratkan sebagai hidup mahasiswa itu di dalam ambang kesusaran. Jadi kita teruskan perbincangan itu dengan apakah kepentingan keuangan kepada mahasiswa. Poin saya yang pertama ialah untuk mempunyai duit yang cukup setiap bulan. Mahasiswa yang terlalu boros berbelanja seringkali mempunyai masalah keuangan pada akhir bulan, dan ini menyebabkan mereka tidak cukup duit untuk makan, dan ianya akan memberi kesan kepada sesi pembelajaran mereka. Saya sendiri sebagai seorang mahasiswa amat mengenali tentang sifat yang ingin berbelanja terhadap perkara yang bukan keperluan, bahkan kemahuan. Contohnya seperti peralatan telefon bimbit dan sebagainya. Sifat ini jika terlalu dibiasakan akan menjadi suatu masalah yang besar, kerana mahasiswa berkemungkinan akan terlebih belanja dan keuangan mereka akan terjejas dan menyebabkan mereka mempunyai masalah keuangan pada setiap akhir bulan. Poin saya yang kedua tentang kepentingan keuangan kepada mahasiswa ialah untuk meringankan beban ahli keluarga. Jika mahasiswa cermat dalam menjaga keuangan mereka, mereka tidak akan mempunyai masalah keuangan. Tapi ianya akan terjadi sebaliknya jika mahasiswa itu tidak menguruskan keuangannya. Mereka akan meminta duit kepada ahli keluarga, dan ini akan menyebabkan ahli keluarga mereka sedikit sebanyak terjejas dengan nilai tabungan yang mereka ingin simpan. Duit tabungan ini amat penting kerana pada abad 21 ini, sesiapa yang tidak mempunyai nilai tabungan akan menghadapi kesukaran pada waktu genting akan datang. Dengan menjaga keuangan mereka, ahli keluarga tidak perlu untuk mengeluarkan wang simpanan mereka. Mahasiswa juga harus tahu setiap ahli keluarga perlu mempunyai wang simpanan, kerana wang simpanan amat penting dalam kegunaan di waktu-waktu yang tertentu seperti waktu kecemasan, contohnya waktu sakit. Poin saya yang ketiga untuk kepentingan keuangan kepada mahasiswa ialah untuk mengelakkan berhutang dengan kawan-kawan. Mahasiswa yang kerap berhutang dapat menimbulkan sifat tidak senang sesama mereka, kerana mereka merasakan mahasiswa itu mengambil kesempatan ke atas diri mereka. Walhal jika mahasiswa itu menguruskan keuangan mereka dengan baik, mereka tidak akan terjebak dengan sifat berhutang. Di dalam agama Islam telah
menyatakan bahawa berhutang itu dibenarkan tetapi tidak digalakkan. Sifat berhutang perlu dijauhi kerana jika terlalu kerap dibiasakan akan menyebabkannya menjadi sesuatu tabiat. Apabila telah menjadi suatu tabiat, ianya akan membuatkan hidup seseorang itu terlalu bergantung kepada orang di sekeliling dan sifat ini dapat menghancurkan masa depan seseorang mahasiswa itu. Saya akhiri tugasan kertas kerja sulam untuk topik HPD 235 ini dengan ucapan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.